selamat sejahtera. So hari ni, malam ni kita bertuah sebenarnya. Okay, kita ada 2 orang Facy yang hebat lah. Okay, boleh cakap hebat lah. So Dr. Sally dan juga Dr. Casey. Okay, ilmu yang kita akan dapat malam ni iaitu ilmu Shopee. Sebab dalam FFD Holding ataupun Team Fafa Beauty ni, Shopee masih kurang. Kita tak ramai sangat. Okay, tak ramai yang expert yang tentang Shopee. Kebanyakannya diorang ni Dr. Sally, Casey, diorang banyak lebih kepada Facebook. Lepas tu WhatsApp kan, Shopee tak ramai lah. Okay, so diharapkan rakan-rakan semua nanti beri tumpuan lah apa yang Dr. Sally dan Dr. Casey akan kongsikan. Okay, sebelum tu saya nak terima kasih juga kepada kita punya founder Fatimah Ibrahim. So kalau bukan daripada Puan Fatimah ataupun diorang ni semua, dia panggil Mamati. Kalau dalam ni diorang panggil saya Mami. Duduk Penang, Mami. Okay, so itu panggilan manja lah. Okay, dengan mak-mak dalam ni. So memang Puan Fatimah ni, Mamati ni dia memang mencari mereka-mereka yang boleh bekerjasama dalam bisnes dia lah. So malam ni kita bertuah sebab kita ada Dr. Casey dan Dr. Sally. So saya rasa tanpa melengahkan masa, saya percaya dalam ni memang masing-masing tak sabar. Tengok ni pun masih ada yang join. Masih ada lagi peserta yang masuk. Okey. Tak apalah, nanti yang ni saya akan rekod Dr. Sally, Dr. Casey untuk mereka ulang. Tengok semula. Maklumlah mak-mak ni ada yang dah ada anak 5 orang, 6 orang. Dia macam sibuk. Kejap lagi anak duduk sebelah. Ujung-ujung nanti adalah anak-anak duduk tepi-tepi tu. Dia orang ni. Jadi dia orang boleh tengok semula. Okey, so saya serahkanlah kepada Dr. Sally dan Casey untuk teruskan. Hai semua, selamat malam. Nama saya Sally. Terima kasih atas jemputan FFD Holding, Puan Fatimah dan juga SOG, Dr. Farah dengan Dr. Casey bagi saya memberikan sedikitlah, sharekan sedikit pengalaman saya di Shopee ini. Okay, sekarang kita startkan share slide saya. Untuk maklumat you all, sebenarnya saya start Shopee ni pada masa tu saya tengah buat PhD saya tahun 2016. Masa tu tengah buat PhD kan, kurang sikit lah kita nak cari rezeki sikit untuk tampung kehidupan kan. Takkan kita bergantung dengan ibu bapa lagi, sudah berapa umur kita kan. So masa tu saya start dekat Shopee. Start sampai sekarang pun dah 6 tahun. Produk saya dekat Shopee ada 656 produk yang live. Yang lain tu tak live tu maksudnya saya sudah list tapi tak jual. Actually total pun ada 1000 lebih yang saya sudah list dekat Shopee. Tapi yang live sekarang 656 produk. Okay. Pengalaman hari ni saya akan share sikit pengalaman saya. Sebab saya sudah 6 tahun di Shopee dan juga sekarang saya juga priority seller dengan Shopee. Okay, hari ini kita akan start dulu dengan belajar macam mana kita nak buat pendaftaran baru di Shopee. Sebelum kita buat pendaftaran sebagai penjual di Shopee, kita kena buat pendaftaran sebagai pembeli di Shopee. Sebenarnya actually proses dia memang senang, bukannya yang komplikasi sangat. So kita buat dulu pendaftaran sebagai pembeli di Shopee, lepas tu kita akan buat pendaftaran sebagai penjual di Shopee. Lepas tu kita kena buat yang ni tetapan bahasa sebab ada ramai yang dia tak fasih sangat dengan bahasa English. So kita buat dulu tetapan bahasa, tukarkan dia kepada bahasa Malaysia dulu atau bahasa Melayu dulu. So senang kita nak baca konten-konten kat dalam, lepas tu kita boleh tengok button tu ialah apa. Lepas tu kita akan pergi kepada pengenalan kepada program Shopee Affiliate. Shopee Affiliate ni program ni bukan program yang diperkenalkan lama, tapi dia diperkenalkan dalam dekat-dekat ini. Lebih kurang setengah tahun atau 1 tahun macam ini saja.
Lepas tu kenapa kita kena fahamkan masa you jual dekat Shopee dengan menggunakan program Shopee Affiliate ni. You bagi link, lepas tu sesiapa yang beli dengan you atau dia beli dengan orang lain, you dapat commission. You dapat insentif daripada Shopee. Why not kan? You akan dapat insentif daripada Shopee. Samping you jual, samping you untung insentif daripada Shopee. So kenapa hari ni saya kena perkenalkan tentang program Shopee Affiliate ni? Sebab saya nak you all kena maksimumkan mendapatkan benefit daripada Shopee. Lepas tu, saya akan teruskan kepada pengenalan bisnes dropship di Shopee. Sebab sebelum ni, saya sudah berbincang dengan Puan Fatimah, dengan Dr. Farah. Sebab bisnes you all lebih kepada dropship kan? Okay. Kalau dia lebih kepada dropship, macam mana kita nak buat bisnes dropship ini dekat Shopee? Apa cara dia? Lepas tu, saya akan ajarlah sikit-sikit. Sebab hari ni masa dia pun tak banyak. 1,5 jam bagi saya, setengah jam bagi Dr. Casey. So, saya akan touch up sikit saja tentang melengkapkan profil kedai Shopee. Banyak yang kita kena belajar macam mana kita nak sunting profil kedai Shopee. Tapi sekarang hari ni sebab saya tak sempat nak ajar semua dalam satu hari, yang ni akan diajar di kelas yang seterusnya. So, hari ini saya akan mengajar tentang mencipta logo dengan banner sahaja. Kenapa kita kena tahu mencipta logo dengan banner? Sebab kalau tak ada logo, tak ada banner, saya tak tahu siapa pun awak. You list saja produk, satu produk saja dalam you punya profile, tak kenal lah you siapa. So, bagaimanapun, yang paling basic, yang paling fundamental, kita kena ada logo dengan banner dahulu. Lepas ni, kita akan memahami peraturan listing violation. Oh, banyak peraturan dekat Shopee. Pening betul. Tapi, peraturan tu peraturan lah kan. Hari ni kita akan sharekan lah cara macam mana ada peraturan. Tapi macam mana kita nak buatkan kita punya business tidak melanggar peraturan tu. Cara-cara akan pengalaman saya akan sharekan sikit pengalaman. Nah, ini ialah kita kata teknikal sikit. Kat luar kalau hari ni yang datang ni ialah daripada Shopee punya trainer, dia tak akan ajar benda ni. Sebab dia bukan praktikal kan. Macam mana dia nak ajar tentang yang ni? Okay. Lepas ni kita akan masuk kepada strategi menghasilkan gambar. Tapi hari ni saya akan ajar tentang strategi menghasilkan gambar yang baik dengan yang nama produk saja. Saya tak akan masuk terlampau banyak sebab masa tak mencukupi. Okey, setakat ini faham kan semua? Boleh saya teruskan? So, ada soalan tak? Okey, saya teruskan ya. Hari pendaftaran Shopee. Yang ini cara-cara dia. So, lebih senang buat yang tentang ini. Sesiapa dekat sini dah ada Shopee app sebagai pembeli? Sorry ya, saya tengok dulu. Ada message tak? Adakah orang yang tak ada pembeli? Dia bukan pembeli, dia tak ada Shopee langsung. Ada ya, ada yang tak ada Shopee langsung. So, saya boleh ajar cara macam mana nak register sebagai pembeli dulu. Sebab sebelum sebagai seller, you kena sebagai pembeli dulu. Okay. Dekat sini, nampak tak? Macam mana kita nak tengok? Okay, sini dia dah teruskan. Okay, kita tengok cara saya buat slide macam ni. Okay. Faham kan? Dia step 1, dia kena download dulu Shopee app. Step 1, lepas tu you ada Shopee app, dia tak boleh berhenti ya. Sebab kalau dia dalam sini dia boleh berhenti. Kalau dia masuk slide dia tak dapat berhenti. Tengok, sini dia boleh jalan, dia boleh berhenti. Tapi kalau saya masuk slide, saya sharing, dia tak akan berhenti. So, saya buat macam ni saja, okey tak? Boleh nampak tak semua? Okey ya? Boleh nampak. Boleh nampak ah? Okey. Senang. Sebab saya tak dapat nak stop. Tak dapat nak stop, saya tak dapat nak terangkan satu-satu. Okey, dah ada. Sesiapa dah ada app Shopee? Shopee app ini. Dah ada. Hari ni semestinya you kena ada app, semestinya you kena buka account. Yang lain tu mungkin you boleh refer balik. Atau hari ni saya pass saja, saya bagi macam ini. You all akan belajar seterusnya. Maksudnya offline, belajar semasa offline. Bukan saya ajar sekarang.
Okay? Yang sebab kalau saya ajar sekarang, saya nak pastikan semua kena ada app, susah sikit. Saya teruskan, saya hanya buat sikit lah. Sikit tunjuk-tunjuk sajalah. Maksudnya lepas ini, you all ikut step ini, you all sendiri buat. Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Okay. Sekarang kita masukkan. Bila you dah ada app, okay, kita masuk. Tengok. Okay, pertama, okay, masuk, sign up. Dekat sini, tekan sign up. Lepas sign up. Oh, dia jalan, dia tak jalan. Sekejap ah. Ni, tekan ni, sign up. Okay, lepas ni, masukkan nombor telefon sahaja. Next. Kena kotak ni lepas verification. Actually, dia dah miss satu step. Kotak tu you kena check dulu. Dia ada satu kotak. Saya sekali lagi. Sorry, Ya. nak tanya. Okay. Nombor telefon ni kalau kita satu nombor telefon different account boleh ah? Tak boleh. Satu Oh. nombor telefon, satu account sahaja. Dia akan tangkap. Alright. Actually, Shopee ni memang dia tangkap banyak ah. Macam kalau you guna IP yang sama, okay, IP yang sama, lepas tu you register banyak account IP yang sama, lepas tu you beli barang antara IP yang sama. Maksud saya macam ni, hari ni you guna wifi dekat rumah you. Lepas tu you ada 3 number. So you register 3 account. So account A, B, C, D. Account A, B, C sajalah. So account A ini ialah jual barang. Dia ada jual barang 1, 2. Okay. Lepas tu you guna account B dengan account C ini dengan wifi yang sama, you buka account dengan wifi yang sama. Lepas tu you beli dengan account you sendiri. Beli balik account you sendiri. So tiga-tiga account ni, kemungkinan tiga-tiga account ni akan kena suspend. So jangan try cara ini. Kalau boleh, kalau memang you nak cubalah, you nak beli sebab you nak rating kan. So you nak beli barang, you nak beli balik account beli barang dengan account sendiri. Sila gunakan wifi yang lain. One more sorry. Ya. Sorry. Okay. Macam kalau kita in one office, so satu account je kita pakai, tapi I punya staff ada lagi 2, so dia pakai account yang sama, buka dalam different laptop. Okay ke? Ya, buka different record. Okay, account boleh. Tapi dia jangan beli jangan sesama. beli je lah. You tak boleh beli barang sesama lain. Kalau you beli barang sesama lain, mungkin dia akan trigger lah. Kalau dia misuse voucher tu kan. Mungkin dia nak claim voucher ke atau dia misuse yang Shopee affiliate tu kan. Dia kena jugalah. So kena hati-hati dengan kita cara ni. tak ada buat pembelian ataupun guna Voucher. apa-apa yang tu, okey lah. Ya, okey. Tak ada pembelian, tak ada voucher tu okey. Alright. Ini kena check ah. Sini kalau dia masuk nombor telefon sebab sini dia miss satu step. Sini you kena check kan. Kalau boleh lah kan yang cashback tu atau apa, checkkan kolom ini, lepas tu terus next. Dia lari balik. Susah sikit. Okay, kena boleh sekali. Okay, sign up. Lepas tu phone number. Next. Okay, kena verify. Lepas tu tapkan you punya verification code. Kadang-kadang dia tak masuk verification code. Mungkin you punya line tak bagus. Try again kalau tak dapat verification code. Lepas tu sign up. Senang saja kan cara dia? Boleh kan? So saya teruskan slide yang seterusnya. Yang ini web page. Ya, mudah. Kalau ini web page tu, kalau you guna website tu pun sama juga. Cara dia pun sama juga. Sign up juga guna phone number. Tapi kebiasaan lah, saya lebih prefer kepada yang guna phone number. Sebab kalau you guna phone number verification, dia masuk phone terus saja kan. Okay. Dia boleh tengok lah ya cara dia macam mana. Sebab yang keutamaan, sebab saya tengok dalam survey yang lepas ini, kebanyakan peserta tidak mempunyai laptop. So yang ini saya hanya setakat letak saja. Sesiapa yang ada laptop, actually saya encourage you all. Maksudnya saya encourage you all lah ada laptop sendiri. Kalau you tak ada laptop, you tak ada desktop,
susah sikit sebab kalau you nak buat promosi ke, you nak buat Shopee app ke, you ada banyak benda yang you tak dapat buat. Kadang-kadang you nak export you punya sales ke, sales punya account, you nak export sales report, semua tu you tak dapat. You kena gunakan laptop atau desktop untuk export sales record atau sales report ini. So lebih baiklah you boleh dapatkan sebab sekarang saya tahu kan banyak orang yang ada anak. Kalau ada anak yang sebelum tu kan ada online class mesti ada laptop. Cubalah mungkin kalau anak tak guna pinjam kejap. Lepaslah kelas kedua, ketiga saya akan ajar yang cara lebih spesifik macam mana nak buat. Okay, next. Yang ini lepas dah muat turun semua benda ni. Yang ni. Ini referral code. Kalau you ada referral code, ini referral code saya lah. Sebab kalau ada referral code, kalau tak ada, you tak dapat voucher apa kan. So, kalau boleh, you boleh gunalah. Ini setakat kalau you nak saja. Kalau you ada beli dekat Shopee, you boleh guna referral code ini. Lepas tu untuk beli barang. Sebab you akan dapat RM18 diskaun untuk pembelian pertama. Cara dia, kita tengok. Cara dia akan masuk bila you beli. Masa you beli, you klik, you nak check out, sini ada Shopee voucher. Masukkan yang referral code Shopee voucher ini. So, you akan dapat diskaun RM18. Ya, betul. Kod ini, REF KCS-KCS 224. Lepas tu, payment option. You tengok you nak payment apa, lepas tu you check out. So, you akan dapat dah diskaun RM18. Okay. Lepas ini, kita tengok cara macam mana daftar akaun sebagai penjual. Sama juga bila you dah ada akaun dekat Shopee, you dah ada akaun dengan sebagai pembeli, masuk. Yang ini. Kejap. Okay. Guna balik sebab you dah register tapi you kena klik masuk seller center nanti ya. Okay. Klik masuk seller center. Saya simpankan chat ini. Shopee homepage. Lepas tu, balik. Pergi www.shopee.com.my. Lepas tu dia kiri atas dia ada satu seller center. Lepas tu you klik tentang yang seller center, dia akan masuk page ini. Bila you masuk page ini, login. Sebab dia sini dia tak key in kan. Dia belum key in lagi information. Detail. You kena key in you punya phone. Lepas tu password. Susah sikit. Ini jalan. Okay. Klik. Masukkan detail. Lepas tu kalau boleh letak remember me. Lepas tu remember me. Maksud you check box tu. Next time you log in. You tak payah key in. You punya username. Tak payah key in you punya phone number. Tak payah key in you punya password. Dia akan terus masuk saja. Lepas tu login, masuk. Dia akan dapatkan page ini. Seller page ini. Tetapkan bahasa dalam Shopee. Yang ini easy kan? Later on you all try dulu. Kalau memang tak dapat, boleh je you WhatsApp saya, screenshot kenapa you tak dapat, screenshot lepas tu describe kenapa saya tak dapat masuk, kenapa saya tak dapat login, kenapa kalau code verification dia tak datang, you kena try beberapa kali sebab kadang-kadang you punya line tak bagus, dia tak masuk. So, yang cara ini kita lepas ini kalau you all try ada masalah apa-apa, you try WhatsApp atau Telegram ke? You all buka yang okay. You letakkan masuk, kalau tak faham lah, you letakkan question awak, screenshot apa yang terganggu tu dalam, dia akan pop up message. Kalau you login tak dapat login, mungkin dia akan pop up message ke atau page dia ada masalah. You screenshot dulu page itu dalam phone, lepas tu you send dalam Telegram, you boleh tanya soalan dengan saya. Okay? So, lepas ni kita masuk kepada tetapkan bahasa dalam Shopee. Sama juga saya guna cara macam ini, tapi kadang-kadang yang ini dia jalan dia cepat sangat. Masuk dulu seller center, you akan dapat munga-munga ni.
Okay, you dapat bunga ni, you tekan yang ni ialah setting. Select icon, lepas tu you masuk. Kenapa tak jalan? Okay. Select icon, dia akan masuk language. So, tekan bahasa Malaysia. Tekan bahasa Malaysia, klik done. So, dia akan keluar page tu semua bahasa Malaysia. Senang kan? Ikut cara ini. Okay. Seterusnya, Seller Affiliate Program. Apa itu Seller Affiliate Program? Dia insentif percuma di mana penjual dia boleh menerima insentif tunai untuk setiap pesanan pembayaran yang selesai. Maksudnya you bagi link untuk you punya pelanggan. Pelanggan tu dia akan beli. Kalau dia beli dengan you atau dia beli, dia sudah klik masuk you punya link tapi dia beli dengan orang lain, juga dikira masuk you punya order. Maksudnya you boleh dapatlah insentif dia. Manfaat dia, tak payah you pun buat proses permohonan, tak ada kos apa-apa. Dia kata tiada hak lah, saya copy dekat ini, dekat Shopee. Tapi dia kata tiada hak pada pembayaran insentif. Adalah, kenapa lah? Kita akan teruskan macam mana dia ada hak dia. Actually dia cakap kita tak ada terhad kepada apa-apa. Tapi actually bila dia buat payout tu memang dia terhad saja. Dia cap seorang RM50 sahaja. Okay, macam mana lah cara dia dekat sini? Kita tengok. Okay, Soraya ini bagi link. Link ini automatically kalau you sebagai seller dekat Shopee, automatically you boleh dapat link dalam you punya seller center. Sekejap. Kita tengok dekat sini. Okay. Automatic, you klik masuk yang seller affiliate ini. Klik masuk. Okay. Klik masuk seller affiliate. Okay, you akan dapat page ini. Sini you akan ada shop name. Sekejap. Sini sikit. Nampak? Okay, ada shop name. Lepas tu you ada you punya personalized seller affiliate link. Copy link ini. Ini adalah yang you punya seller affiliate link. Okay, cara dia senang saja kan? Okay, kita masuk balik macam mana perkenaan yang program ini. Okay, Soraya ini dia bagi link. Dia bagi link, dia boleh share dekat YouTube, dia boleh share dekat WhatsApp, dia boleh share dekat mana-mana. Lepas tu, dia ada bagi link untuk yang Kredisa, I think. Kredisa. So, Kredisa dia akan access link, lepas tu dia buat pembayaran, dia beli barang. So, bila dia beli barang, dia dah complete order dia, cash incentive akan bagi Soraya. So, yang kedua, scenario kedua ini. Okay, dia bagi link. Lepas tu, dia add produk dalam Shopee Cart. Tapi dia tutup terus yang Shopee ini. So, tapi dia tutup sekarang. Tapi sebab yang link ini, ia actually efektif dalam masa 7 hari. So, dia belilah barang. Dalam mungkin hari ini pertama, Monday. Lepas tu, dia beli Ahad. Masa Ahad atau dia beli masa Jumaat. Masa dia beli masa Jumaat, dia dapat juga cash incentive sebab dalam lingkungan masa 7 hari. Kalau dia bagi yang dalam senario ketiga. So, dia bagi link, dia access link tapi dia tutup. Lepas dia tutup, ada lagi satu orang kawan dia bagi link bagi Kredisa. Kredisa pula dia klik masuk yang dia punya link. Lepas tu dia beli barang dalam masa 7 hari tu. Walaupun dalam masa 7 hari tapi you tak dapat lah insentif dia. Sebab insentif dia akan masuk kepada dia. Sebab dia klik masuk link dia. Lepas dia klik masuk link dia, baru dia buat pembelian. That's why cash insentif dia tak akan bagi you. Okay, faham lah setakat yang ini? Semua boleh follow dalam masa 7 hari.
pastikan pelanggan tu dia kalau beli, dia beli dengan you 7 hari. Dia kalau dia bukan beli dengan you, dia beli dengan orang lain juga boleh. Tapi yang pasti tu dia kena buat purchase lah dalam masa 7 hari tu. Guna link you, lepas tu dia tak klik link mana-mana, dia buat purchase dalam masa 7 hari. Okay, boleh ya? Faham? Okay, next. Okay, yang ni nota penting. Hanya pesanan yang completed saja. Sebab sekarang banyak yang dia orang buat COD, ada COD. COD maksudnya cash on delivery. Memang Shopee dia ada offer shipping method macam ni. Maksudnya, you beli barang, tapi you tak bayar. You tak bayar. COD tu maksudnya barang tu dia sampai ke tangan buyer, pembeli tu, baru dia bayar kepada abang courier. Dia bayar bagi abang courier tu. Maksudnya you beli barang RM50. Lepas tu barang tu akan hantar kepada you punya buyer tu beli barang RM50 daripada awak. Lepas tu you hantar barang bagi buyer, tapi buyer tu actually dia tak bayar apa-apa pun. Masa dia terima barang daripada abang yang hantar barang tu, dia bagi cash RM50 bagi abang tu. Kalaulah, okay, let's say COD, bila abang tu dia hantar pergi rumah dia, tapi rumah tak ada orang. Call pun tak ada orang pick up. Pada masa tu, barang tu akan terus hantar balik kepada penjual. So, dia akan hantar balik, return balik kepada penjual. Okay, dalam case ini, senario ini, maksudnya apa? You tak dapat order yang complete. You tak dapat wang masuk tu. Maksudnya barang sudah kembalikan, you tak dapat apa-apa. You hanya bajetkan masa untuk buat packing. Tapi walaupun you bajetkan masa untuk buat packing, yang ni kita boleh kata lah, kalau you buka COD tu, lebih satu chance you dapat order. Kalau lah pembeli tu dia okey. Kalau pembeli tu memang ada masalah, dia tak ada dekat masa tu, dia tak dapat terima barang tu, biarlah kan. Ini rezeki Tuhan, Tuhan yang bagi. Ada, tak ada. Biarkan saja. Okay, so masuk dekat sini. Insentif yang dia akan bagi hanya order complete. Kalau dia tak complete, mungkin dia return refund ke apa ke, fail ke, okay, you tak dapat complete, so you tak dapat you punya insentif. Yang ini kita boleh tengok insentif rate yang dia bagi, dia sudah improve. Kalau new buyer, sehingga 30% you boleh dapat untuk yang fashion. Kalau lifestyle ke, lain ke, yang paling rendah tu elektronik lah. Home appliance sebab barang-barang ni barang yang berharga. So, harga dia tinggi sangat. So, dia tak bagi sangat. Kalau others ni, ada juga lah boleh tengok tiket ke, voucher ke, benda ni memang dia tak bagi banyak. New buyer, that's why dalam sini ada banyak yang tak ada Shopee kan, sebagai new buyer. Kalau boleh tu, mungkin lah you discuss antara satu sama lain, atau kalau FFD Holding memang ada Shopee account sendiri, belikan affiliate link kepada new buyer ni. Maksudnya peserta-peserta hari ni ada yang tak ada buka account kan, tak ada langsung kan. Mungkin boleh bagikan link bagi yang new buyer ni. So, dalam masa 7 hari, sebab dropship, kebanyakan peserta hari ni dropship. So, akan beli barang dengan FFD Holding. So, kalau masa dia beli barang dengan FFD Holding, okay, you dah beli barang dengan FFD Holding, dia akan dapat insentif. New buyer 30% oh. Baik. Kira baik kan? Okay. Okay, tadi dah ajar cara macam mana kita nak dapatkan affiliate link ini. Okay. Tempoh untuk pembayaran insentif ini 7 hari. Setiap minggu lah. So, okay, bilangan klik ini ialah tema-tema yang penting. Bilangan klik dia boleh tengok sebab page sini kita boleh tengok So, kejap. Number of click. Okay. Nampak sini. Number of click. Incentive payout. Maksud dia sebab saya tak sharekan link saya. Kawan pun tak banyak. Pun tak. Sebab pembeli saya banyak tu bukan
Bukanlah saya tak share link, saya tak promote dekat mana social media. Saya hanya buat Shopee Ads saja. Tapi mulai sekarang kenalah promote sikit-sikit sebab business tu tak payah promote. Business saya actually tak payah promote pun sales dia masuk. So sebelum tu memang saya pun tak buat Shopee Ad. Tapi dekat-dekat ni bila dia dah buka masa MCO tu memang business dia baik. Tapi lepas MCO business dia drop sikit lah. So dalam masa-masa ni lepas MCO tahun lepas end of last year tu saya start lah explore dengan Shopee Ad. That's why saya tahu cara-cara macam mana nak dapatkan sales yang baik dengan menggunakan duit yang tak banyak tu 0.07 cents per klik saja sudah cukup. Dia boleh dapatkan sales yang okey. Yang tu okey lah lepas saya rasa luckily lah sebab lepas yang promosi tu Shopee Ad tu memang sales tu dah kembali lah. Lepas ini saya akan dalam kelas kedua ke ketiga macam ni mungkin saya akan sharekan lah cara-cara macam mana nak buat Shopee Ad. Okay, so yang ni numbers of clicks. Lepas tu numbers yang order. Kalau sesiapa yang dia dah klik masuk, mungkin clicks tu you ada 10 ke, 20 ke, 30 ke atau 100 ke. Tak semestinya dia ada number of orders generated. Maksudnya tak semestinya dia akan buat order. So kalau dia tak buat order tu tak complete, you tak dapat lah you punya insentif. Dia klik saja masuk, you tengoklah, you monitor. Kenapa dia klik masuk tapi dia tak beli? Okay, bolehlah. Boleh monitor kenapa. Okay, mungkin you ada mungkin gambar-gambar tu kena edit sikit, kena bagi dia orang. Lepas klik tu memang dia nak beli. Okay. So dekat sini you boleh try. Lepas you jual apa? You jual barang. Lepas pelanggan tu dia beli dengan you, pembeli tu dia beli dengan you, dapat lagi insentif. Okay, macam mana cara kita nak kira insentif ini? So anggaran insentif dekat sini. Okay. Insentif dia cash out setiap minggu ingat. Cara pengiraan insentif Shopee. Macam mana? Okay. Kita bagi 3 senario. Contoh 1. New buyer. Dia beli satu barang daripada satu kategori. Tapi dia dihadkan RM50. Sebelum tu dia tak had tau. Dia tak had, tak cap RM50. Tapi sekarang dia cap RM50. Yang ini pembeli yang baru, so dia beli satu kategori. So yang ini dia dapatlah sebelum tu Februari dia dapat hanya RM22.40. Lepas Februari ni sebab dia dah tingkatkan insentif rate dia ikut kategori sebab dia mobile dan aksesori dia 26.2% saja bukan 30%. So dekat sini value yang 200 ni dia akan dapat RM52.40. Tapi you tak dapat RM52.40. You dapat RM50 saja. Tapi satu buyer tu okay, dia bukan beli dengan you. Okay, you bagi link. Mungkin dia beli barang lain. Tapi dia beli barang valuable thing kan. Kalau mobile dan aksesori valuable thing. So valuable thing ni dia bayar dia mesti lebih daripada 200. Okay, let's say dia beli 200, you dapat juga RM50 cashback. Insentif RM50. Dapat satu orang RM50. Saya tengok yang dalam grup-grup seller tu sebab dia share. Saya tak rajin lah, saya tak pernah share sebab ada kerja yang banyak kan. So saya tengok yang experience dia orang dia share dalam sebulan dia boleh dapat 1,000 plus. Mungkin pembeli ada kawan-kawan dia beli barang dengan banyak kot. That's why dia dapat insentif yang tinggi lah. Tapi sekarang kalau you nak dapatkan insentif yang tinggi, you tak boleh depends buyer, new buyer 1-2 orang macam ni. You kena perbanyakkan you punya new buyer. You kena cari organic buyer. Maksudnya cari orang yang memang dia tak ada Shopee. Lepas tu dia buka Shopee, dia beli dekat Shopee. Mungkin orang-orang kampung senang sikit. Kebanyakan tak ada Shopee kan. Ajar dia orang macam mana buka Shopee. Ajar dia orang beli online. Lepas tu you dapatlah insentif ni. Okay.
Ini kategori kedua, yang ini senario kedua, contoh kedua. Kita tengok Okey, dia beli dua barang daripada satu kategori saja, iaitu mobile dengan aksesori. Tapi value dia tinggi. Value first item value 500, yang item kedua 150. Total value 650. Oi, yang tadi tu 200 saja kan. Yang ini 650. Ingat dia boleh dapat yang banyak. Tak. Insentif memang dia kira keluar, memang dia banyak. Insentif RM176. Tapi sebab dia cap seorang RM50 saja, you boleh dapat. So, finally you dapat amount RM50 juga. Contoh ketiga. Nah, ini beli RM650 juga. Okey, dekat sini. Tapi dia dua kategori. Satu mobile, satu lagi home appliance. So, dua kategori dia beli. So, dalam satu order yang pertama, kalau untuk yang skim dulu you dapatlah yang cash incentive order pertama bukan. Cash incentive RM50 you dapat. Yang dekat sini insentif dia wah banyak kan, tengok short saja kan 176, taklah kan. Okey. Yang kedua, order kedua untuk yang skim dulu you boleh dapat 29.9. So total up you boleh dapat 79.9. Oh, hampir RM80. Tapi lepas yang ni skim baru, walaupun dia beli banyak, walaupun you nampak cash incentive tu banyak, RM243.40, you nampak wah shocknya. Tapi sebab dia cap hanya dihadkan RM50. So finally you dapat RM50 saja. So conclusion dia ialah apa? So conclusion ialah kalau you nak maksimumkan you punya insentif, sebab setiap pembeli dia cap RM50 sahaja. So kalau untuk insentif rate, yang ini saya minimum lah, saya tak kira 30%, saya kira 20%. Maksudnya seorang pembeli dia dengan harga sebanyak RM250, anda sudah boleh memaksimumkan you punya nilai insentif dengan RM50. Tak payahlah dia beli barang dengan banyak sangat. Yang penting you kena ada pembeli baru yang banyak. Bukan pembeli beberapa orang tapi beli barang dengan harga yang tinggi. Okey. Sebab kalau sedia ada, kita tengok balik catat ini. Kecil. Cara kiraan. Sekejap. Okey, kita tengok balik catat ini. So, kalau untuk existing new buyer, of course dia tinggi. Tapi existing buyer, maksudnya existing buyer yang sekarang dia ada Shopee, bukannya tak ada insentif at all. Dia ada bagi insentif. Kita boleh tengok insentif yang dia bagi macam ni. In average, saya ambil yang paling rendah lah. Saya ambil average value. So, kita tengok. Kalau kita ambil average value incentive rate 3.7%. Okay? 3.7% yang incentive rate ini, setiap pembeli, seorang pembeli yang sedia ada dengan akaun Shopee ini, pembelian harga kena sebanyak RM1,355, baru you boleh dapat insentif yang RM50. So, kalau you memang nak untung dengan menggunakan Shopee affiliate ini, berusaha tingkatkan bilangan pembeli. Lepas tu, sebab daripada you meningkatkan harga jualan tu, dia tak ada impact sangat. Berusaha meningkatkan bilangan pembeli. Untuk yang existing, RM1,355. Untuk yang new buyer hanya RM250. You tak boleh dapat RM50. Okey, sekarang setakat ini, okey ya, semua boleh ikut dah? Ada question dah? Ada soalan dah? Okey. Okey. Okay, next. Yang ni kita sudah finish macam mana kita nak untung. Cara ni you all boleh pergi access. Saya hanya letak macam ni. Okay, macam mana you nak share link dekat YouTube ke, Facebook ke, Instagram ke. Saya rasa faham lah kan cara dia.
So kalau saya letak gambar ni, you all letak saja link, tahu kan? Ikut gambar ni, lepas tu ikut cara ni, letakkan link, lepas tu you buatlah deskripsi apa, lepas tu attach lah gambar produk anda, lepas tu you share lah mana-mana social media. So ini saya tak go through dengan detail, saya hanya pass macam ni, tapi saya letak sebagai slide bagi you all punya rujukan. Later on you all boleh try lah buat cara tu. Okay? Next. Yang ini kalau sebarang persoalan untuk yang affiliate. Tiba-tiba kan adalah banyak case macam ni. Dia affiliate tu wah nampak insentif. Sudah insentif tu dekat sana memang you boleh cash out. Tapi tak dapat cash out. Kalau you tak dapat nak cash out you punya insentif, you kenalah ikut siapa-siapa ini. Kalau you send email dengan yang help@shopee@gmail.com. So kadang-kadang kan tiba-tiba you boleh terima message daripada mana-mana saja. Oh, let's say Shopee sap.anis. Tiba-tiba dia chat you. Jangan tutup chat dia, ingat yang tu scam ke spam ke kan. Jangan Yang ini adalah yang valid. So dia akan tolong you settlekan perkara anda. Okay? Kenapa saya ajar dulu cara yang Shopee affiliate ni? Sebab saya nak kombokan sekali dengan yang business dropship anda. Macam mana nak kombokan dengan business dropship di Shopee. Tapi sebelum tu saya buat pengenalan dululah business dropship di Shopee. Okay, yang ni pengenalan saya tahu semua orang dropship, saya rasa faham. Mungkin saya just pass through sebab dropship memang you tak payah ada you tak payah simpan barang, you tak ada cost. Tapi kalau you nak buat dekat Shopee, ada dua cara yang you buat, boleh cara dropship dari Shopee ke Shopee. Okay, satu ialah kalau pembekal terima AWB. Apa tu AWB? Maksudnya consignment note yang you print cetak daripada Shopee. Kalau dia terima consignment note cetak daripada Shopee, dengan kalau dia tidak terima consignment note cetak daripada Shopee. So sekarang saya nak tanya Puan Fatimah, ada terima ke yang AWB lepas tu terus drop parcel dropship ini? Saya tak sure yang ni, kena tanya staff. Ada staff saya, Siti. Boleh explain tak? Ada terima tak benda ni? Ada? Ada terima Ya, ada. alamat dia tulis dekat mana? Alamat pembekal ke? Alamat pembekal belah atas. Okey, alamat pembekal Ah, Okey. Kalau dia terima AWB yang untuk alamat pembekal, maksudnya address. Bila you buat setting dekat Shopee, address penghantaran maksudnya alamat untuk yang penghantaran tu you kena letak alamat pembekal. Kalau tidak you all semua kalau you all jual barang saja dropship, mungkin you jual lagi barang-barang lain, I tak pasti, barang sendiri ke apa ke, masa tu you kena tukar-tukar you punya address. Itu masalah sikit. Kalau terima AWB. Tapi ada jugalah kalau you letak alamat sendiri, let's say you dropship tapi you bukan letak alamat pembekal, tapi you letak alamat sendiri, boleh juga. Dia akan hantar bila pembekal dia terus drop parcel. So kebanyakan abang-abang pos ini dia takkan tengok nama tu siapa, dia tak tengok. Dia scan saja. Kalau dia scan saja tak ada masalah. You letak alamat mana-mana okey. Yang masalah tu ialah apabila berlakunya return refund. Maksudnya ada you punya pelanggan returnkan barang tu tapi dia akan return ke mana? Kebanyakan dia akan return kepada alamat penghantaran tu. Kebanyakan, especially yang untuk yang COD tu. Sebab bila you buka COD, dia return automatic. Kalau dia tak dapat contact dengan yang pelanggan tu, dia dapat contact you punya buyer. So dia terus saja dia akan return barang tu. So kena tengoklah pandai-pandai. Kalau you okay, barang tu return bagi you, lepas tu you bagi balik
bagi balik you punya pembekal is okay, atau you jual lah, you resell kepada pelanggan yang lain is okay. Then you boleh letak alamat sendiri. So tak kacau lah kedai you kena tukar-tukar alamat ke masalah alamat tu. So kalau tidak, you Okay. mungkin you kena asing. Ya? Ada masalah? So solution dia, kita kena tukar alamat, bukan dia ikut alamat yang kita dah setting dekat dalam Shopee ya. You dah setting dekat Shopee. Tapi kalau dropship anda, let's say, okay, dropship A ini, dia bukan saja jual barang dropship. Mungkin dia ada barang, dia jual juga sekali dengan barang-barang kedai sendiri. So, kalau dia ada kedai atau dia ada barang-barang sendiri, let's say kata dia buat sambal garing, lepas tu dia nak jual. Tapi dia tak bolehlah list dalam yang Shopee account yang sama. Kalau boleh asingkan. Kalau tidak, you kena tukar alamat. Masalah tu besar sikit lah. Kalau macam ni lah. Kalau boleh tu letak yang alamat pembekal senang sikit. Sebab kalau COD return ke apa ke, dia terus balik kepada pembekal. Yang masalah ialah kalau dia campur-campur jual barang lain, dia ada alamat-alamat yang berbeza. Mungkin alamat yang dia sendiri yang dia jual, alamat pick up yang sendiri. Tu masalah Maksudnya return tu. nanti sambal garing tu pergi ke FD Holding lah. Bukan, kalau kalau you letak sebab setting dekat sana kan. You letak you pembekal punya Shopee tapi you jual sambal garing. Ada return, dia return lah sambal garing bagi FFD Holding. Betul? Tu masalah dia lah yang return tu. Sebab COD memang dia tak boleh letak address man, dia tak boleh letak alamat return, tak ada alamat return, dia terus return. Lainkan you tak buka COD lah. Ini untuk COD sajalah. Untuk COD saja. Tapi saya galakkan buka COD. Kenapa? Sebab COD dia ada free shipping. Banyak yang suka guna COD. Terutamanya golongan Melayu. Sebab saya sangat banyak pelanggan saya daripada golongan Melayu, dia suka COD. Sebab kenapa suka sangat dengan COD? COD ni trusted. Saya terima barang baru saya bayar mah. Trusted mah. Okay, alright. Yang ini akan meningkatkan hasil lah. Tapi mungkin awal-awal kena fikirkan cara dia macam mana lah kan. Kalau dia terima AWB, mungkin spread lah account. Janganlah semua ikut sekali jual dalam account yang sama. Kan buka account senang juga. Dia tak susah untuk buka account. Mungkin you boleh ada 2 phone number ke? Mungkin you boleh spreadkan account, buka 2 account. Kalau tak kisah yang return tu return pada sendiri. Kalau jualan, let's say kata jualan dropship ini bagus. Okay, jualan I bagus. Tiap hari masuk order saja. So, return bagi saya tak masalah lah kan. Saya resale sajalah saya resale saja, saya list terus. Hari kedua, hari ni dah pulangkan bagi saya. Hari kedua, saya dah jual barang tu. Saya tak takut juga. Kan? Okay. Faham Yang ini saya tutupkan. Chat ini boleh tutup Okay. Cara dropship kalau terima AWB, cara dia macam mana? Okay, pembekal terima, so pesanan masuk. Proses pesanan dan muat turun AWB daripada Shopee. Pelanggan sebab lepas tu hantar AWB bagi pembekal. Pembekal akan proses, lepas tu buat penghantaran. Lepas tu masa buat penghantaran, I tak pasti masa nak buat penghantaran tu kena ke dropship kena buat bayaran kepada pembekal? Adakah kena buat bayaran kepada pembekal? Maksudnya masa tu you buat proses pesanan, you dah dapat order daripada pelanggan. Tapi actually kenapa masalah saya tanya ni tau? Sebab Shopee ni bukan you dapat order, you dapat pesanan tu, you dapat wang tu terus tau. You tak dapat, you tak terima wang tu. Maksudnya pada masa tu you tak terima wang.
Tapi you kena fork out you punya fork out on self money dulu, lepas tu kena bayar bagi pembekal dulu. Lepas you bayar bagi pembekal akan hantar. Yang ini ialah cara dropship Shopee ke Shopee yang kebiasaannya. I tak pasti yang dropship Puan Fatimah macam mana. Tapi ini kebiasaan dalam cara dropship dari Shopee ke Shopee. Memang dia orang buat cara macam ni. Kena bayar dulu. Lepas tu buat bayaran dulu, baru pembekal tu dia akan proses order, dia buat penghantaran. Lepas tu dia buat penghantaran tu kan, terus you punya shipping dalam Shopee tu dia akan jalan. Lepas tu dia bagi bila pesanan dihantar oleh pembekal. Lepas tu pelanggan tu terima pesanan tu, dia terima parcel, dia akan klik menerima parcel. Dia menerima pesanan, wang pesanan akan masuk Shopee wallet. Tapi you tak dapat wang lagi sebab you masuk Shopee wallet saja. Kadang-kadang dia menerima pesanan, bukan semua pembeli tu dia baik tau. Terus saya terima barang, terus saya klik menerima pesanan. You kenalah masuk, okay, tolong klikkan menerima pesanan. Mungkin you boleh cakap dengan you punya pembeli. Kebiasaan 3 hari atau Shopee guarantee period 7 hari lah macam ni. Lepas yang tu 7 hari dia akan automatic menerima pesanan. Tapi dia ambil masa yang panjang. Kalau you urgent nak balik yang modal-modal tu, you kena lah push you punya pelanggan, tapi jangan harsh sangat. Pelanggan you kena politely lah. Minta tolong sebab saya bisnes kecil-kecilan saja, apa-apa. You minta tolong lah dengan yang you punya pelanggan, bagi dia klik menerima pesanan. Kalau dia menerima pesanan, wang tu akan masuk Shopee wallet. Tapi Shopee wallet you kena withdraw lagi wang daripada Shopee. You mendapat 3 kali free manual withdrawal di Shopee. So 1 minggu. Yang ni 1 minggu saya terlupa tulis 1 minggu dekat sini. 1 minggu you mendapat 3 kali free manual withdrawal di Shopee. Kali keempat you akan di-charge 12 sen untuk satu withdrawal. Masa you klik withdrawal tu, dia akan ambil masa sikit 2 sampai 4 hari bekerja untuk deposit wang masuk akaun bank anda. Maksud dekat sini, wang tu dia hold by Shopee lah. Dia selamatkan. Untuk yang pelanggan dia selamat. Saya terima pesanan baru saya klik order receive. Tapi wang tu ada apa dispute ke, masalah ke kan. So Shopee tu akan hold wang you dekat Shopee. Dia akan hold wang withdrawal tu masa yang lama sikit sebab dia takut ada apa-apa dispute, ada apa-apa masalah daripada yang order tu. That's why dia ambil masa sikit. Tapi tak takut lah. Bila you nampak wang, bila you dah generate sales yang banyak, actually modal ini sikit-sikit sajalah kita kira. Boleh terima lah. Kan? Okey tak? Ada masalah tak dekat sini? Sesiapa yang ada soalan, yang tak faham tentang yang ini? Yang ni penting lah untuk yang cara dropship macam mana nak fahamkan proses dia. Tak ada masalah, saya akan proceed lah. Okay. Okay. Jikalah yang masalah sikit lah sebab bukan semua yang dia terima AWB. Okay, bukan semua dia terima AWB. So, pembekal Shopee kalau dia tidak terima AWB, pesanan dia masuk kepada Shopee. You kena pilih penghantaran Shopee bukan SSL. Apa itu bukan SSL? Maksudnya dia bukan supported dengan Shopee. Mungkin you boleh guna Easy Parcel. Saya sendiri ada Easy Parcel sebab I pun buat dropship juga. I ada dropshipper juga. So, untuk dropshipper saya guna Easy Parcel. Saya tak guna SSL. Yang ni easy sikit kalau you tak guna SSL. Maksudnya kalau you tak guna SSL, so you tak payahlah generate AWB daripada Shopee. You nak letak sender address tu, maksudnya maklumat penghantar tu siapa-siapa pun boleh. Sebab you generate sendiri. AWB mungkin you generate. Yang saya paling suka ialah Easy Parcel. Sebab Easy Parcel lah, Easy Parcel senang sikit tapi harga dia tinggi sikit. RM7 macam ni kalau kira-kira lah ya, RM7
untuk yang JNT, untuk yang pos laju, untuk kebanyakan career. Dia maksudnya dia mahal sikit. Tapi untuk yang Shopee, dia murah sebab dia RM4.50 macam ni saja. So, beza dia dekat sini lah. Tapi kalau keuntungan margin, profit margin you tinggi. Maksudnya, luang keuntungan awak tinggi. Tak beza beberapa ringgit tu tak kisah sangat. Okey saja you boleh guna yang ini. Pilih perhantaran Shopee bukan supported logistik. Maksudnya you boleh masukkan lah semua barang-barang sendiri ke, barang dropship ke dalam satu kedai. Sebab you bukan guna AWB Shopee, alamat penghantar tu dia tak jadi masalah sangat. Okay. Lepas tu you memberikan butiran pelanggan bagi pembekal. Buat bayaran kepada pembekal. So, pembekal tu dia akan proses penghantaran dan memberikan AWB bagi you. Okay. Atau you buat sendiri atau pembekal you yang buat. Jelah, dropship kan pembekal yang buat. Dia tak ada masalah. Okay. Lepas tu, you dapatkan yang AWB daripada pembekal. Muat naik AWB tu diberikan oleh pembekal tu di atas Shopee. Lepas tu, Shopee akan tukar status pesanan shipping. Dia akan to ship to shipping. Okay. Lepas you muat naik AWB. Lepas tu, pelanggan akan, kalau you, sebab dah hantar kan. So, bila pelanggan dapat barang, dia akan klik menerima pesanan. Wang pesanan akan masuk Shopee Wallet. Sama juga, sebab wang tu dia tidak akan terus masuk, you terus dapat. You kena withdraw. Bukan wang tu you nampak dalam you punya Shopee Wallet, automatically ia boleh wujud dalam you punya bank account. Tak ada. You kena buat withdrawal. Withdrawal 1 minggu 3 kali. Kalau kali keempat, kena charge. Seperti yang di atas. Seperti yang cara pertama ni. Okey, fahamkan proses ini. Ada yang tak faham? Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya teruskan. Okey, macam mana kita nak kombokan keuntungan sampingan dengan seller affiliate ni? Okey, level 1. Kita tengok Sekejap Okay. Level 1, kita tengok pembekal. Okay. Dia ada agent A. Agent A ini dropship. Ini pelanggan. Okay. Okay. Ini pelanggan. Ini level 1. Yang ni, yang kotak hitam ini, dia kotak grey ini, dia explain untuk yang level 2. So, you terpayah tengok yang ni dulu. Kita tengok yang level 1 dulu. Okay. Level 1, pembekal. Okay, agent A ni dropship, lepas tu pelanggan. Easy. Yang ni level 1 seperti yang saya cakap seperti yang saya mention yang previous part. Okay, pelanggan akan gunakan affiliate link diberikan oleh dropship ini sebab dropship ni wujud dekat Shopee. So dia bagi link. So pelanggan tu dia guna affiliate link ni beli dengan agent A. So dia akan dapat insentif. Dalam 7 hari kalau dia beli tu dia akan dapat insentif. Okey. Kalau macam mana kita nak kombokan? Kalau you perbanyakkan, tadi saya cakapkan seller affiliate program. You kena perbanyakkan pembeli. Kena ada pembeli baru atau existing pembeli pun boleh sebab you dapat 3.7%. Lagi lebih baik daripada tak ada. Sebab Shopee akan charge sesiapa yang jual barang dekat Shopee memang dia ada transaction cost. Untuk yang transaction cost tu dia kata ialah 2.12%. Tapi dia kena tambah lagi charge service tu tambah lebih kurang 3.12% something macam ni. So kalaulah you guna affiliate link ini, you punya pelanggan tu okey lagi, dia boleh klik link tu atau mungkin dia nampak link you yang share dekat mana-mana social media. So dia interested, lepas tu dia klik masuk link awak, lepas tu dia beli terus. Keuntungan tu you tak payah pun bayar
transaction cost, lepas tu service cost daripada Shopee. But existing buyer pun you dapat lebih kurang 3%, 3.7% kan? Sudah tally lah dengan transaction cost yang charge oleh Shopee kan? Okay. Dalam perkara ni saya encourage bila you buat promosi dekat mana-mana social media, generate dulu you punya affiliate link. Dapatkan affiliate link tu, letaklah. Bila you post gambar ke, you post you punya product link dekat Shopee, product link Shopee di mana-mana social media ke, berusahakan one step, you give one step more, you letak you punya affiliate link dalam. Tiba-tiba dia tengok, dia klik link masuk tu, dia beli, dia dapatlah kan. Okay. So, okay, dapat level 2 ni maksudnya pembekal dia ada macam mana kita guna dropship, cari dropship. Kalau you ada agent yang banyak. Okay. Okay, profit sharing lah dekat ni. Okay. Level 2, pembekal dia ada dropship A. Dropship A ni, let's say kata you tak nak, saya seorang saya tak dapat sales yang banyak sangat. Okay, mungkin saya seorang saja, saya post produk link dekat mana-mana, saya buat sales dekat mana-mana, saya promote dekat mana-mana, limited sahaja dengan yang saya punya social media kan. So kawan-kawan yang saya kena, orang yang saya kena social media tu memang kawan-kawan saya lah kan. Okay, so dia limited saja. Okay, you tak dapat sales yang banyak, mungkin you limited, you tak dapat sales yang banyak. Tak apa, saya cari dropship di bawah saja. Saya profit sharing. Mungkin keuntungan saya, let's say kata, you dapat RM30. You share keluar sikit. Mungkin RM10 you bagi agent yang seterusnya. Agent di bawah awak. Dia boleh untung. Maksudnya agent A ni, dropship A ni, dia cari lagi agent A, agent 1 dengan agent 2. Dropship 1 dengan dropship 2. Lepas tu dia bagi juga affiliate link. So, dropship 2 ni, dia guna affiliate link. Kalau dia cari lagi pelanggan, okay, dropship 1 dia cari pelanggan 1, dropship 2 dia cari pelanggan 1. Lebih baik daripada you cari pelanggan 1 saja kan. You sendiri boleh cari 1 pelanggan. Sini dia dapat 2 pelanggan. Walaupun you profit sharing, tapi kalau agent you banyak atau agent you pandai cari pelanggan lebih baik daripada awak, macam mana? You akan dapat lebih banyak sales. Bila you perbanyakkan you punya sales, perbanyakkan you punya jualan, of course you akan untung lebih banyak. Dengan affiliate link yang you bagi kepada agent ini, dia beli, pelanggan dia banyak yang dia beli dengan agent 1, yang ni dropship 1, okay? You akan untung lebih banyak lah kan. Dengan affiliate link you ada, you untung insentif, lepas tu pelanggan yang dia masuk, you dapatkan sales lagi. Yang ni combo sekali. You dapat insentif daripada seller affiliate program. Dengan you usahakan jadi banyak dropship. Tapi janganlah saya sendiri saya nak untung semua. Bagikan keuntungan, share sikit keuntungan bagi agent-agent lain. Cari dropship di bawah awak. So, carikan lebih banyak dropship. Kalau dia share produk dekat yang dia punya social media, sebab kawan dia, social media, kalangan kawan dia takkan sama dengan kalangan kawan awak kan. Dia ada market sendiri. You ada market sendiri. Agent, setiap agent ada market sendiri. Ada cara sendiri untuk buat promosi. So, you dapatkan perbanyakkan you punya sales. Perbanyakkan you punya sales. Lepas tu guna affiliate link ini. Panggil dia orang guna affiliate link. Beli dengan you. Dapat lagi insentif. Seronok kan? Dengar? Okey tak? Boleh follow dengan cara ni? Okey tak? Okey, kalau okey, saya teruskan. Okay. Ada masalah ke atau ada soalan? Sebab dua-dua ni dia penting sikit. Cara-cara, teknik-teknik macam mana nak buat, macam mana nak buat you punya sales lumayan sikit, keuntungan yang lebih banyak sikit. So, penting untuk yang dropship ini, lepas tu yang affiliate ni. So, tak ada soalan tak ada soalan langsung. Okay, next. Yang ini siap sedia dengan profil kedai Shopee anda. Yang ni saya
senang saja sebab yang paling penting ialah untuk profil kedai Shopee ni saya fokuskan kepada logo dengan banner saja. Yang shop description, excuse me. Shop description dekat sini, you boleh tulis saja whatever yang you ada, atau mungkin you boleh describe saja apakah produk yang you jual. Lepas tu ringkas saja maklumat ini. Ini saya tak masuk secara detail. Yang ini sebab untuk yang short description untuk benda tu dia dah cukup. Yang paling penting at least you ada logo dengan gambar untuk differentiate. Maksudnya membezakan awak dengan seller-seller dengan lain. Kalau tak ada pun logo, tak ada pun gambar pun, tak ada logo, tak ada gambar, tak ada banner tu, saya tak tahu siapa you, tak ada confident yang you punya customer akan beli dengan you. So, yang istilah tu, short description dah enough, apa-apa yang you boleh masukkan, you tuliskan dahulu, yang tu okay lagi. Later on, you boleh sunting balik, tak ada masalah. So, isikan short description, lepas tu maklumat ringkas saja, nama company, kalau boleh, you ada SSM lagi bagus lah kan. Sebab you meningkatkan kepercayaan pelanggan. Daripada you tak ada SSM pun susah sikit. Sebab kalau you ada SSM, encourage lah you all pergi. Kalau ada income tax, declare lah income tax. Nak beli apa-apa pun senang. Nak pinjam ke, nak loan ke, apa-apa pun senang. Yang untuk Shopee, jangan takut. Saya jadi sebagai Shopee seller. Lepas tu saya hanya Shopee seller saja, online seller saja. Saya buat dekat rumah. Saya tak dapat loan, saya tak dapat beli rumah, saya tak dapat beli kereta. Tak. Paling penting you registerkan SSM dulu. Lepas tu you declare income tax. Bila you ada income tax, memang you ada income. Lepas tu income tax tu kalau tak banyak you tak kena charge, ada pelepasan. Susah sikit you buat. Lepas tu you ada income tax, you boleh guna you punya income tax tu sebab you buat kan. Okay, ada income tax tu, you boleh guna income tax tu untuk pinjam loan mana-mana. Sebab Shopee ni memang dia complete. Kalau you nak laporan jualan ke semua ke, dia memang complete set. Kalau you nak buat account ke kan, bukan susah sangat, senang saja. Okay, next. Okay, Shopee logo. Yang ini ialah size dia. Biasa dia akan appear dekat sini. So saya kata dia kena ada logo. Kalau tidak kan, masa you punya customer chat, dia message awak, dia tak nampak logo pun tak ada. Nama pun tak bagus. Bila saya masuk profile pun apa pun tak ada. Susah sikit kan? So dekat sini yang saya recommendkan ialah apps ini. You masuk Play Store, Google Play Store, Apple App Store ke atau Huawei, sebab Huawei dia tak ada lah. Dia bukan Android. Dia tak ada Google Play Store. You kena download dulu Get App. Lepas tu you cari tentang Canva. Okay? Canva ini dia senang kalau you nak guna reka logo ke, you nak guna reka banner ke, reka apa-apa ke, senang saja. Okay. Canva, okay. You masuk yang ini. Download. Ingat logo dia macam ni. Okay. Lepas you download. Keluar. Okay. Cara-cara macam mana nak sunting. Yang ni saya rasa saya tak go in depth lah sebab tak hands on kan. Kalau tak hands on, kebanyakan you all tak akan tahu cara macam mana nak buat. Saya rasa saya letak dulu bagi you all fahamkan. Kalau you rajin, okay, download dulu yang Canva ini. Next class atau next second class tu saya boleh ajar terus, senang. So ini untuk exposure sajalah. Macam mana cara untuk nak buat edit, okay, simple exposure. Saya ambil yang link ni, so you masukkan. Kalau you memang kata, saya hari ni memang saya nak buka kedai lah, memang saya nak kena buat. Okay, you boleh ikut cara ni, cubakan buat sendiri dulu. Okay, macam mana edit, senang saja. Jadi dia tak susah kalau nak guna edit logo sebab logo dia Canva ni dia ada template dia. You pilih saja template di mana-mana yang you suka, ambil saja template tu,
Lepas tu you tukar sajalah nama. Tengok logo dah, dia dah keluar. Ni logo lah. Example sajalah saya tukar nama, lepas tu logo ini. Kalau you ada gambar sendiri, actually you boleh buat naik gambar sendiri, tukarkan logo ini. Kalau tak ada, mungkin you boleh pilih logo-logo yang mana, edit sikit, lepas tu masukkan nama awak, siap. Okay. Untuk panel, sama juga. Dekat sini, you guna balik Canva, lepas tu, you tap panel, okay, mana template, pilih satu, sebab kalau banner memang dia, size dia memang dia panjang, saya you pilih lah mana-mana template banner yang you suka, lepas tu ambil, lepas tu tukar background dia. Tengok, okay, image mana, letak, okay. Let's say yang ini saya letak, lepas tu you edit-editkan, letak, dia boleh letak tulisan ke, font ke, apa, font size ke, lepas tu color, lepas tu you boleh edit lah font size dia macam mana, font yang mana you suka, color yang mana you suka, background macam mana, effect dia macam mana. So dapatkan you punya banner dekat sini. Okay. Siap. Fahamkan peraturan listing violation dekat Shopee. Banyaknya bila kita tengok, siapa saya pilih yang simple saja untuk yang listing violation, atau saya pilih yang kebanyakan orang akan melanggar listing violation, dia melanggar peraturan yang di mana. Okay. Ini you baca sendiri, saya letak, you baca sendiri. Tanda dagangan, tahulah kan, logo-logo tu hak cipta, gambar dan keterangan. Okay, saya akan bagi gambar untuk deskripsi yang lebih detail, lebih senang. Okay, untuk yang tanda dagangan. Cakaplah memang dia ada, katakan memang Shopee ada peraturan. You tak boleh letak logo-logo macam ni, macam Nike punya logo kan. Tak boleh. Hello Kitty pun dia dipatternkan actually. Sepatutnya tak boleh. Tapi ada banyak juga saya, yang ni screenshot yang dekat-dekat ni. Banyak juga, tengok 7.6K show. Yang ini zero show lah, belum lagi. So, maksudnya ada juga violation. Mungkin you akan cakap, ini bukankah dikira sebagai listing violation? Boleh, you boleh report. You boleh report seller ini. Kalau you tak report, tak ada orang report seller ni, dia akan terus saja jual yang violation ni. Dia pelanggaran listing violation tentang yang logo-logo IP. Okay. Maksudnya, kalau ada customer, kalau you punya competitor, dia report, baru you akan kena. Takut kan you ada sales yang begitu tinggi, tiba-tiba dikena report. So, yang you punya product listing ini dengan 7.6K, so dia akan delete. Shopee akan delete. Sebab you tak dapat nak proof kan. IP ni, saya jual benda ni, memang saya dapat surat kebenaran daripada Nike. Mustahil tak you dapat surat kebenaran daripada Nike. Tak mustahil kan. So, finally you tak dapat nak defend yourself. Barang ni, item ni memang you akan delete lah. Listing tu akan delete lah. Okay, takut yang ni. Lainkan memang you ada banyak listing, lepas tu you tak kisah listing tu dia delete oleh Shopee, yang tu tak apa. Okay, kedua. Okay. Copy gambar-gambar yang ni. Okay. Kalaulah konten dia, okay, you copy semua gambar-gambar daripada yang ini. Okay, let's say Melilia Organic ni. You copy semua gambar yang seller buat ni. So, ni gambar dia. Gambar yang dia edit. You copy semua. Copy juga nama title, copy juga description. Ada banyak dengan yang ini sebab dia guna mesin, dia guna teknologi untuk copy semua produk awak. Kadang-kadang yang ni kebanyakan tu penjual daripada China. Seller China, dia buat macam ni, dia akan copy, dia tengok lah, wah sales you bagus lah. So, saya copy semua you punya listing. Lepas tu, dia copy listing tu, dia list lah. Dia jual barang you, barang seakan you dah,
tapi dengan harga yang lebih murah. So ada berlaku perkara macam ni. Kalau berlakunya, walaupun kalau dia bukan copy semua lah, mungkin dia copy gambar, terutamanya cover picture. Ni gambar utama. Gambar utama tu sangat penting lah. Sebab dia akan mengerilukan pelanggan awak. Satu gambar ni sama kan? Barang yang sama. Kenapa harga ni lebih tinggi, yang ni harga lebih rendah? Takut yang benda ni. Kalau you mendapati ada orang yang copy you punya listing, report. Jangan takut, just report saja. You report, dia akan kena delete. Listing dia akan kena delete. Takkan kita nak benarkan benda-benda ni yang kita buat susah payah dia copy macam ni, lepas tu mengerilukan kita punya pelanggan, lepas tu kita tak dapat sales langsung, takkan kita nak terima kesan macam ni kan? So report. Okay? Jualan barang tiruan. Ni biasalah, Shopee memang banyak barang-barang tiruan. Okay. Let's say yang ini, okay, Perfect Diary kita tahu kan, dia kebanyakan tu dia bedak saja, dia memang untuk yang makeup item, untuk yang makeupnya benda, untuk yang foundation ke, bedak ke, benda-benda ni. Dia bukan jual t-shirt. Tiba-tiba ada t-shirt yang brand dia Perfect Diary. So kalau macam ni memang you boleh report juga. Tapi kena tengoklah. Kalau orang nampak, dia akan report. Kalau tak ada orang report, dia akan terus saja jual dekat Shopee. Okay? Ada perkara macam ni, saya hanya kenalkan cara-cara macam mana replika. Okay, kita boleh tengok Simplicity. Dia ialah dia ada brand untuk yang kosmetik. Okay, brand untuk kosmetik. Yang ini dia memang dah ada Shopee account yang rasmi. Dia ialah tak silap saya dia Shopee Mall. Dia dekat Shopee Mall. So dia ada official account dekat Shopee. Dia ada official account dekat Shopee tapi you jual barang dia. Yang ini kita boleh nampak banyak yang jual tapi dia bukan official account. Tapi dia claim jugalah 100% authentic guarantee. Sebab kalau dia preferred seller, logo ni akan keluar 100% authentic guarantee. Okay, jaminan ketulinan dia. Kalau dia, okay, let's say dia tak begitu, tiba-tiba dia jual kepada satu customer, dia beragui tentang yang dia punya keaslian. So mungkin dia boleh raise return refund, dia bagi bukti-bukti, dia kata ni bukan yang asli ke apa ke. Okay, saya nak minta you dapatkan kebenaran. Surat you minta you show kan surat kebenaran daripada Simplicity. Memang Shopee akan minta you buat macam ni. So you jual, let's say kata you beli dekat mana-mana store tapi you tak dapat kebenaran daripada Simplicity, tapi you jual dekat Shopee, you tak ada kebenaran, tiba-tiba kena return refund, kena report, you kena bagi bagi bukti, bagi evidence di mana yang you ada kebenaran daripada Simplicity. Dekat sini hari tu saya dah tanya dengan yang Puan Fatimah, tak ada masalah sebab dia ada bagi dia boleh provide you all surat kebenaran kan. So tak ada masalah ni. So kalaulah let's say dropship hari ini yang dekat sini dekat kelas saya, semuanya ada list produk dekat Shopee. So list produk dekat Shopee adalah yang you dari kalangan seller tu mendapat order, lepas tu ada customer yang melagui tentang keaslian barang awak. Okay, dekat sini jangan takut, dia raise return refund. Shopee minta bukti-bukti yang you boleh bagi. Sila kena attach bukti-bukti tu, surat kebenaran tu daripada FFD Holding. Okay. Yang ini, apakah dikira sebagai tiruan? Adalah kalau OEM tu, dia tak ada jenama Supreme. Tak ada jenama langsung. Actually, jualan, kita boleh tengok banyak lah. Dia macam Nike ke, Supreme ke, banyak yang kita kata counterfeit. Barang tiruan counterfeit dekat Shopee. So, tak ada orang report, tak ada apa. Tapi kalau ada orang report atau last time kita tengok dalam news kan,
wah dia jual Nike shoes ke, dia jual kasut-kasut yang ada jenama. So dia jual online. Sepatutnya kalau nak check KBNDKK, dia check pun dia takkan check sampai rumah kan. Tapi mungkin dia jual dekat online, dia simpan banyak stok. So tahu-tahu dia check, wah sales banyak. Mungkin pegawai tu dia tahu, dia terus saja masuk rumah dia, lepas tu sita barang dia. Oh, adalah case-case macam ni. So kalau tu you nak jual, memang you nak jual barang tiruan, digalakkan tidaklah. Pilih-pilih barang, pilih produk-produk yang memang dia ada keaslian dia. Jangan jual barang tiruan sebab kalau kena report, kena apa-apa ke, masalah banyak. You kena settlekan. Kalau kena tiba-tiba yang pegawai tu memang dia check, wah you simpan banyak stok dia masuk rumah habislah sita barang you. So kalau boleh jangan jual barang-barang tiruan. Okay? Kalaulah macam dia claim keaslian, kalau boleh janganlah 100% asal atau 100% keaslian dia, tidak dibenarkan. Okay? Adalah dia kata tidak dibenarkan, kadang-kadang you nampak juga yang tu sebab ada juga sebab Shopee ni manually review, dia bukan, kadang-kadang sistem dia track saja nama tau. Kalau you letak G-Shop ni, terus saja nama G-Shop. Kalau you nak list, memang you masalah tak dapat list. Okay, mungkin dia akan delete you punya listing ke, dia tak bagi you list ke. Kadang-kadang dia lepas pula. Kita hairan juga, macam yang saya punya case kan. Saya list KF94 punya mask. Tapi memang harga tu dikira okey kan. RM1.34 saja 10 pieces. Mana ada lepas harga tetapan government. Tapi kan manusia, Shopee staff ni tak tahu mana akal dia di mana, atau dia tak dapat training di mana. Dia kata ini dia telah melepasi tetapan harga daripada government. Dia terus saja delete listing saya. So ada jugalah masalah-masalah ni sebab manual review kan. Kadang-kadang yang memang dia bukan keaslian, memang dia barang tiruan tapi dia tak delete. Tapi barang yang betul macam yang saya punya, dia delete pula. Ada lagi satu case pada hari yang sama. Seorang seller dia kata, saya jual sambal garing. Packaging saya, brand name saya, semua tu keaslian saya. Yang sambal garing tu di sambal garing tu actually dibuat oleh nenek dia. Tapi Shopee delete, dia bagi reason apa? Dia kata dia dropship dengan sesiapa. Sebab dropship memang dia tak galakkan sangat dekat Shopee. So dia delete listing dia. So dekat sini you kena attach evidence ke, memang keaslian saya ke, bukan saya jual barang tiruan ke, bukan dropship yang memang saya tidak mendapatkan kebenaran daripada official store ke, macam ni. You kena jelaskan lah. Ambil masa lah kan. Kalau produk tu saya punya okey, produk dia beberapa ratus sales dah. So rating banyak. Produk utama you kena suspend untuk beberapa hari, ban beberapa hari. Lepas dia verify semua dokumen awal, baru dia akan release. Ada masalah ni. Kalau ada masalah ni, listing awak untuk produk yang sama, tukar-tukarkan gambar-gambar untuk cover, maksudnya untuk cover picture, yang picture pertama tu, tukar-tukar sikit gambar dia, bagi dia ternampak gambar yang serupa sama. Lepas tu title tu, maksudnya nama produk tu kena tukar lagi, bagi dia tak sama, tapi you boleh buat listing beberapa listing. Actually listing dia dekat sini kita tengok listing spam. Actually kita ada dekat sini listing spam nanti tengok. Okay, listing spam. Dekat sini listing spam dia ada duplicate listing. Yang tadi saya cakap untuk mengelakkan kalau dia delete produk yang best selling produk tu. Best selling. Dia delete. Lepas tu satu saja produk you list tapi you tak ada backup dengan listing yang lain. So you kena tunggu kan. Untuk mengelakkan list you kena perbanyakkan. Mungkin you buat beberapa listing.
Tapi dengan cover picture yang tak sama, dengan yang dia punya nama produk yang beza. So sebab Shopee tu dia manusia juga kan, manusia yang pergi tengok, lepas tu dia pergi review you punya listing. So dia tak semestinya perkenalkan, oh ini barang yang sama. Dia akan rasakan, ini barang yang berbeza. So dia akan bagi you listing. So terjadi dah yang ini duplicate listing tu, yang dia akan delete you punya listing. Tapi jangan you malas lah kalau you kata item yang sama, barang produk yang sama, tapi saya nak listkan 3 dekat Shopee. Buat 3 listing dekat Shopee. Tapi gambar yang you gunakan sama. Mungkin gambar tak sama, mungkin beza sikit lah. Tapi saya boleh nampak item yang sama, produk yang sama. Lepas tu nama pula lebih kurang sama. Dia tak tukar nama tu. Memang dia akan kena duplicate listing lah. Dia akan terus delete you punya produk. Terdapat this. So, untuk mengelakkan perkara ni, belajar dulu macam mana nak edit dia punya cover pic, bagi dia jadikan produk yang sama, tapi dengan gambar yang berbeza, tak rasa produk tu ialah produk yang sama. So, you tak kena dengan duplicate listing ni. Seterusnya, saya akan ajarlah macam mana kita nak buat gambar, macam mana kita nak letakkan nama produk, bagi you boleh perbanyakkan listing tu. Okay, habis yang ini. Okay, listing violation, misleading discount. Biasa kena. So, maksudnya macam mana? Okay. Misalnya, you jual barang ini harga asal 798. Tapi, sebab you nak masuk campaign kan, you nak bagi discount. So, you nak bagi discount, tapi you tak nak keuntungan you nipis. Sebab kalau you bagi discount, mesti daripada harga asal 798, you kena discount mungkin 700. Dah RM98 you tak dapat kan profit tu. So, you tak nak. So, you naikkan harga 1098. 1098, lepas tu, you masuk campaign, you buat discount atau you buat marketing campaign sendiri, you discount balik 798. Kena you. Mesti you punya listing ini akan kena delete oleh Shopee. Yang ini kebiasaan banyak seller yang akan kena misleading discount ini. So, faham kan? Kalau misleading discount, maksudnya mungkin you akan tanya, takkan barang saya jual seumur hidup 798 tak dapat increase price. Oh, memang macam ni tau. Sebab tracking Shopee ni susah sikit. Dia akan track historical price. Mungkin you list tu 3 tahun ke 4 tahun je lah. Lupa lah. Memang harga yang sama macam ni. So, you tingkatkan sikit harga tu. Wah, pun kena. Sebab record dia keep record tu memang dia keep record yang lama. Historical price log dia memang dia keep record untuk since you start Shopee tu. So, you akan tanya, kalau macam ni, tak dapatlah saya buat price change. Kalau lah supplier saya tingkatkan cost dia, macam mana lah? Susah sikit lah. Kalau dia tingkatkan cost, you kena bagi dokumen. Bila you buat increase you punya price, bila you buat price increasing, you daripada 798, you nak increase sampai RM850, you kena sediakan dokumen. Misalnya, kat sini. Okay. Dokumen kenaikan harga. Okay. Misalnya dokumen kenaikan harga atau penukaran, sebab ada yang dia jual overseas produk daripada China. So, penukaran mata wang yang syah ataupun logistik harga tu dia dah tingkat. Kos mana dia tingkat. Okay. You kena sediakan dokumen yang banyak sangat. Actually, ada cara dia untuk mengelakkan misleading discount ini. Senang saja. Original price jangan letak yang sangat rendah. Lepas tu, suka hati you, later on, you nak buat discount macam mana pun okey. Tingkatkan harga tu awal-awal dulu. Kilakan cost anda awal-awal dulu. Kilakan cost future yang akan increase tu. Kira semua tu. Lepas tu, you bagi harga yang sangat tinggi, tak apa. Lepas tu, you boleh
masuk marketing center sendiri buat discount terus. Saya biasa buat macam ni. Maksudnya, saya list produk, lepas tu memang harga yang tinggi sebab saya expected mungkin dia akan inflation ke apa ke, cost akan tingkat ke, saya tak pasti. Future mungkin saya akan tingkatkan cost. So, saya letakkan harga dengan tinggi dulu, lepas tu saya buat discount promotion sendiri. Discount balik harga tu, tapi original price saya tak tukar. Saya hanya adjust saja discount price tu, adjust. Saya tengok lah profit di mana yang saya nak untung. Berapa persen profit saya nak. Profit margin tu 20% ke, berapa persen ke, 50% ke. You sendiri adjust. Tak jadi masalah. Tak payah you sediakan dokumen-dokumen sebab kenaikan harga. Okay, tapi ini later on lah. Next class yang seterusnya saya akan ajar macam mana kita nak set kita punya harga. Okay, pelanggaran. Kalau you dapat penalty, you sendiri adalah preferred seller. Preferred tu memang dia terus tarik. You tak ada preferred. Bila you masuk preferred, pelanggan customer bila dia tengok, oh ni ada preferred lah, mungkin dia akan suka prefer kepada preferred, beli barang dengan preferred daripada yang tak ada. Tapi disebabkan pelanggaran, dia akan terus padam you punya preferred. Lepas tu kota listing pula dihadkan sementara untuk 28 hari. Maksudnya tak dapat nak list apa-apa. Dia hadkan keistimewaan awak. Susah, kalau banyak listing violation yang berlaku, dia terus suspend you punya account. So, jangan biarkan listing violation tu berlaku. Kalau boleh kita jaga account kita dengan baik. Okay, you boleh baca lah. Saya letak dekat sini tapi saya tak go in detail. Okay, apa-apa ni cara apa yang you kena buat bila memang you ada masalah untuk yang listing violation ni suspended. Okay, ini cara dia. Tadi saya dah explain. Okay. Saya rasa hari ni mungkin kena sampai sini saja sebab tak sempat kan masa ada lagi Dr. Casey nak kena share kan. Jadi interesting untuk yang menghasilkan gambar dengan nama produk yang boleh mengoptimumkan hasil jualan. Sebab saya ambil contoh produk-produk yang dijual oleh FFT Holding. Okay. Tapi hari ini mungkin saya tak dapat nak share tentang yang ini. Saya akan lepaskan bagi Dr. Casey. Stop sharing ah. Okay, ada apa-apa soalan tak? So far tak ada, tapi tak pasti yang lain. Mungkin adalah. Tapi I actually banyak nak tanya you. Maybe on next week kita boleh jumpa, boleh meet up dekat sana. Okay, boleh. Okay, terima kasih kepada Dr. Sally. Saya rasa banyak perkongsian telah diberikan dan juga kita pun sebenarnya kalau ada face to face itu lagi senang di mana kita nak buat apa pun kita boleh tanya on the spot. Sebab bila kita dalam endemik nanti senang sikit nak jumpa lah daripada kita masa zaman pandemik ni. Jadi baguslah untuk kita semua nanti dengan kelonggaran yang kita ada dan of course kita pun akan lihat pada SOP yang saya percaya tak ada isu lah sebab kita dah yang paling penting kena dapat vaksinasi dulu dan juga yang paling penting kita kena jaga diri lah. Itulah, tak ada orang nak jaga kita dah, kita jaga diri kita sendiri. Alright, okay, saya teruskan. Jadi boleh je kita lihat bahawa setelah kita mendengar banyak kan apa perkongsian daripada Dr. Sally, jadi saya rasa bagus jugalah untuk kita lihat bagaimana kita nak tengok benda-benda yang orang kata bagus untuk kita nak lihat balik bila kita ada face to face tu. Jadi saya percaya sekarang otak semua kita pun dah macam ni lah, okay, dah asap-asap dah.
Tapi bagus juga untuk kita nanti boleh slow down lah. Okay. Sebab waktu malam biasa kita lepas exercise dia akan lemah sikit. So kita nak tidur tu dia sedap sikit. Okay. Untuk saya boleh panggil je nama Casey. So saya berasa begitu terpesona lah. Sebab kita ada mami kat sini, ada kakak-kakak semua tu. So happy lah saya sebagai adik kat sini. Cik lah. Alright. Jadi untuk slot saya lebih kepada bagaimana kita nak lihat untuk menjadi usahawan digital ni, apa yang kerajaan boleh bagi bantuan kepada kita. Okay. Alright, jadi untuk slot kali ini, kita akan lihat pada apakah itu usahawan digital, apakah potensi dia di Malaysia dan siapakah micro, small and medium enterprises dan apakah inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kerajaan bagi bajet 2022. Okey, ada dua. Satu yang saya lihat ialah satu tu inisiatif pendigitalan PKS dan yang kedua skim pembiayaan informal dan mikro. Dan of course sebelum kita nak habis tu adalah sedikit pesanan akhir. Okey, tapi bukan pesanan akhir daripada penaja lah. Nanti penaja moderator kita akan usahakan. Alright. Jadi untuk usahawan digital tu, okey, dia sebenarnya merujuk pada orang yang melakukan bisnes secara dalam talian. Okey, talian ni bukan talian streaming dah. Kita duk guna Unify, guna fiber optic. Okey. Jadi maksudnya kita sedang nak migrate daripada 3G ke 4G dan nanti 4G ke 5G. Okey, apa tu GGG tu? Yang paling penting kita boleh masuk internet, itu dah kira okey lagi. Alright. Jadi keusahawan digital pula merupakan penciptaan suatu usaha baharu dan kemudian kita transformasikan perniagaan sedia ada kita dengan menggunakan teknologi digital terkini. Jadi hakikatnya bila ada berlaku penjualan dan pembelian dalam talian, dia bersesuaian dengan norma baharu ni lepas pandemik ni atau nanti 1 April pandemik. Harap-harap jangan April Fool lah kan. Jadi masa ni sebenarnya masa MCO ni lah yang saya rasa dia banyak mencetuskan rakyat kita untuk lihat pada benda-benda dalam talian. Tak kira lah untuk nak perniagaan ke, untuk kita sebagai pensyarah nak mengajar ke, semua pun kita guna online. Okey, secara dalam talian. Jadi kalau kita nak lihat di Malaysia, potensi untuk nak jadi usahawan digital, sebenarnya kerajaan dah banyak inisiatif yang telah diberikan, okey, dan dirancangkan untuk usahawan digital. Contohnya, kalau Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi ni, Datuk Seri Mustafa Mohamed, dia kata usaha untuk membangun ekonomi digital selaras dengan aspirasi kerajaan. Okey, dalam AMJ yang ke-12. Ini Ketua Pegawai MyDigital pula, dia kata usahawan kecil dan sederhana dinasihatkan agar melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang perniagaan digital sebab dia dah bersesuaian dengan resam baru ni selepas pandemik COVID yang melanda 2 tahun lepas. Jadi bagi saya pandemik ni dia akan berlarutan juga. Pandemik lepas tu online tu saya rasa bukan saja di Malaysia, sekarang kita dalam era globalisasi, jadi senanglah untuk kita nak menembus nanti untuk pasaran di luar sana. Jadi mungkin kita nak tahulah siapakah yang dikatakan mikro, siapa yang dikatakan perusahaan kecil, siapa yang dikatakan sebagai perusahaan sederhana. Jadi kalau mengikut SME Corp, dia ada 2 takrifan. Sama ada berdasarkan pada jualan tahunan ataupun bilangan pekerja sepenuh masa, bukan part time lah, bukan gig ekonomi biasa-biasa, tapi bilangan pekerja sepenuh masa. Jadi kalau untuk yang mikro, dia kurang daripada 300,000 jualan tahunan dia. Kalau yang kecil, di antara 300,000 pada kurang daripada 3 juta. Dan untuk sederhana, 3 juta kepada tidak melebihi 20 juta. Okay. Jadi untuk bilangan pekerja pula, untuk mikro dia kurang daripada 5 orang. So kalau 2 orang, bolehlah kira mikro. Okay. Jadi untuk kecil 5 kepada 30 dan untuk sederhana 30 kepada tidak melebihi 75 orang. Kalau lebih daripada itu dia kira large enterprises lah. Alright, kita lihat pada yang inisiatif yang pertama yang selepas kita tengok banyak yang dibentangkan dalam bajet 2022 ni yang bersesuaian.
yang saya dapat lihat yang ini inisiatif pendigitalan untuk perusahaan kecil dan sederhana. Okey, dia memberikan amount grant sebanyak 50% ataupun maksimum RM5,000 daripada jumlah invoice pembelian penyelesaian pendigitalan ataupun digital solution. So apa yang dia scope dia untuk kita layak untuk nak claim, yang saya nampak lihat untuk yang FFD holding, pemasaran ataupun jualan digital. Yang kedua e-dagang. So yang e-dagang tu dia lebih kepada kalau FFD boleh ada website sendiri selain daripada nak put it the main thing dekat Facebook, apa kata ada website sendiri, yang itu nanti boleh claim balik. Tapi of course dia bukan murah lah untuk nak ada website macam tu, sebab yang paling penting ialah hosting dengan cloud yang mungkin kita gunakan untuk host kita punya website. Okay, sebab sekarang dah era globalisasi, so it's kind of like kalau eBay ke semua ke Amazon ke, so kita adalah market kita tu. Alright, jadi siapa yang layak? Okay, yang layak PKS ni dia dimiliki sekurang-kurangnya 60% individu warga negara Malaysia. Okay, so saya percayalah untuk FFD dah warga Malaysia memang 100%. Lepas tu telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan dan mempunyai jumlah purata jualan tahunan minimum sebanyak RM50,000. Okay, yang untuk inisiatif ni dia sebenarnya kerjasama dengan BSN. Jadi bagaimana nak mohon, nanti saya akan share slide ni. Jadi inilah dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga langkah-langkah untuk memohon inisiatif ni. So yang ni lebih kepada pihak FFD Holding lah untuk nak memohon inisiatif ni. So yang kedua, ini untuk anda mami-mami punya lah, okay, anak-anak mami, alright. So kita panggil ni skim pembiayaan informal dan mikro, okay. Jadi bawah skim ni kan, dia bagi pembiayaan pada kadar keuntungan 0%. Okay. Dan sekarang dia ada moratorium sebanyak 12 bulan dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan mikro. Kalau kita tak ada lesen ataupun tak ada SSM, dia bagi juga. Okay, dia bagi juga. Tapi jumlah dia yang dia bagi 1,000 sampai 5,000 sahaja. Okay, kalaulah katakan, kalau diorang ni usahawan tekun, sedia ada ataupun usahawan baru yang ada lesen, ataupun ada SSM, kita boleh dapat pembiayaan sehingga RM10,000. Okey, kalau macam tu, why not kita minta untuk SSM? Itulah sebab ada kekangan saya faham di mana kenapa kita tak nak mohon SSM. Tapi kalau kita mohon SSM, sebenarnya kebaikan tu lebih baik daripada keburukan yang ada. Okey, jadi semualah digalakkan untuk nak mendaftar SSM. Dan jikalau ada pertanyaan bagaimana daftar SSM, sekarang SSM semua boleh mohon secara dalam talian. So dia akan lebih senang lah. Jadi kalau benda ni nak diteruskan, mungkin kita boleh secara face to face nanti kita boleh cuba. Okay? Ataupun kita minta lah ada pegawai SSM untuk mengajar kita ataupun memberi sedikit perkongsian bagaimana nak daftar atau terus daftar on the spot macam tu. Okay? Tapi saya bukan pegawai SSM lah. Okay. Hanya selepas kita dah daftar SSM, sebenarnya banyak pembiayaan ataupun bantuan yang kerajaan bagi, kita nak minta dia senang sikit. Okay. Jadi siapa yang layak? Warga negara Malaysia. Yang ini dia khusus untuk Bumiputera dan masyarakat India. Okay. So yang mereka berumur 18 tahun dan ke atas sehingga dia maksimum 65 tahun. Kalau lepas 65 tahun tu tak dapatlah, tak layaklah untuk yang skim ni. Okay. Lepas tu kena ada permit ataupun daftar perniagaan SSM kalau ada. Dan juga kalau tak, dia boleh guna pengesahan daripada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK yang sahkan yang kita menjalankan perniagaan. Okay. Lepas tu kita lokasi perniagaan kita kan sama ada secara khusus ataupun secara bergerak pun boleh. Of course kita kena bebas daripada tindakan kebankrapan dan aktiviti perniagaan yang kita jalankan tu kena patuh syariah. Okay. So bagaimana nak mohon, sebenarnya ini dia dengan tekun. Jadi kita boleh nanti saya share slide ni, kita boleh klik di sini. Dia kata klik di sini untuk nak tahu pejabat cawangan tekun yang kita ada di seluruh negara. So kita boleh walk in untuk tanya pegawai tu untuk kita nak register semua. Okay. Permohonan masih dibuka lagi. Jadi bagi mereka yang mungkin nak melihat lagi
apakah inisiatif kerajaan yang lain yang mungkin secara langsung ke tidak langsung yang mungkin berkaitan walaupun bukan perniagaan sebagai rakyat. So kita boleh masuk pada link yang ini supaya kita boleh dapat lihat untuk bajet 2022 tu. Sebab yang paling penting kan bila kerajaan bagi apa-apa inisiatif, tolong jangan klik link suka-suka lah. Sebab kebanyakannya adalah spam. Okay. Jangan duit tak dapat, kena keluarkan duit pula. Lepas tu data kita pula mereka gunakan untuk benda-benda yang orang kata tak senonoh pula. So tak baguslah untuk kita nanti kan. Jadi baik kita pergi kepada laman web rasmi. Okey, laman web rasmi ni boleh tolong share dengan kawan-kawan, orang-orang kampung dekat sana, siapa-siapa yang kita kenal tu supaya kita tak terjebak dengan benda-benda yang orang kata yang akan menyebabkan kita kerugian apa-apa. Okey, sebab sekarang masa untuk nak declare income tax kan. Banyak orang yang phone call, SMS, tekan link tu semua tu. Lebih-lebih lagi yang pengeluaran KWSP yang RM10,000 ni, hati-hati juga tau. Jangan simply klik sebab KWSP dia tidak melantik pihak ketiga. Mana-mana pihak ketiga untuk membantu anda untuk keluarkan duit RM10,000 tu. Kalau nak mohon keluarkan, kena pergi sendiri, okey, ke KWSP yang berdekatan dan kena buat temu janji secara dalam talian ataupun call saja. Kalau tak pergi sampai sana, boleh je on the spot minta untuk appointment. Okay, so apa yang anda tunggu lagi? Produk dah ada, platform dah ada, SSM kalau boleh adakan. So grant dan skim dari kerajaan dah ada, jom kita bertindak. Sesungguhnya mereka yang sekadar berkata-kata saja tidak sampai ke mana. Manakala mereka yang berusaha satu langkah demi langkah yang seterusnya yang akan sampai ke destinasi yang dirancang. Bakat pepatah, usaha itu tangga kejayaan. Ting kosong hanya meninggalkan bunyi yang lama kelamaan tidak akan kedengaran di mana-mana pun. So matlamat kita sekarang adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Okay? Jadi saya sharekan yang ini rujukan yang saya dapat. Nanti boleh klik link untuk dapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi yang anda nak tahu. Dia memang dah lengkap, saya dah tengok. Okay? Yang ini memang laman web rasmi. Okay? Tak tipu, semua pun autentik. Kalau tak, Shopee ban pula. Aduh. Kan? Alright, so itu saja daripada saya. Saya pass pada Dr. Liza untuk pengakhiran bagi kita punya program untuk hari ini. Okay. Okay, terima kasih Dr. Sally dan Dr. Casey. So, saya harap dengan perkongsian tadi dapat beri manfaat kepada semua wanita-wanita yang ada sekarang ni lah. Lepas ni insyaAllah kita ada lagi modul, next modul kan Dr. Sally kan. Cuma yang tu nanti kita akan buat berdepan. Kalau kita tengok pun tadi sangat teknikal. Kan sangat teknikal. So lepas ni yang tu boleh rujuk lah tim masing-masing. So dengan berakhirnya Dr. Casey tadi, maksudnya berakhirlah slot kita pada malam ini. So saya nak stop video. Okay.